Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Ucapan saya akan menyentuh Kementerian Wilayah Persekutuan, Kementerian Perusahaan Perdagangan dan Komoditi, Kementerian Komunikasi, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Datuk Yang di-Pertua, sebagai seorang ahli parlimen di Kuala Lumpur, saya agak prihatin dan juga agak saya rasa kurang senang tentang satu kelulusan yang dibuat oleh Menteri Wilayah Persekutuan yang membubarkan lembaga excise di DBKL yang dipertanggungjawabkan untuk mengkaji dan meluluskan permohonan lesen penjualan arak pada 2 Jun 2020 secara tiba-tiba. Kita faham arak adalah minuman yang haram dalam Islam, tetapi ia bukan isu yang begitu sensitif bagi penganut agama lain. Selagi seseorang minum secara sederhana dan tidak melakukan perkara yang kurang baik seperti memandu selepas minum, ia tidak dipandang begitu serius berbanding dengan penganut agama Islam. Jadi saya pernah tanya soalan parlimen dan saya dapat jawapan secara tertulis parlimen daripada Kementerian Wilayah Persekutuan tentang isu ini. Menteri Wilayah Persekutuan memberi alasan sebab kementeriannya membubarkan lembaga excise ini adalah kerana DBKL ingin menjalankan kajian dan penandasrasan dengan modul pengurusan pengeluaran lesen minuman keras oleh negara lain, contohnya Singapura, yang menghadkan waktu penjualan minuman keras, penjualan keras secara runcit adalah dilarang daripada jam 10.30 malam sehingga 7 pagi. Selain itu, kajian itu akan dilakukan bersama dengan kementerian dan agensi kerajaan yang lain. Saya rasa hairan kerana saya difahamkan mengikut peraturan yang diberi oleh kerajaan kepada pasaraya dan kedai runcit, orang ramai memang tidak boleh membeli arak selepas pukul 9 malam. Maksudnya di Singapura adalah selepas 10.30 malam, tapi di Malaysia adalah selepas 9 malam. Semua supermarket, kedai runcit tidak dibenarkan untuk jual arak kepada sesiapa pun. Dan di pasar raya yang bahagian penjualan arak memang akan tutup pada pukul 9 malam. Kita sudah mempunyai peraturan yang ketat, yang lebih ketat berbanding dengan Singapura dari segi penjualan arak secara runcit. Jadi apakah lagi yang perlu dikaji oleh Kementerian Wilayah Persekutuan? Kuala Lumpur adalah ibu kota negara kita dan Kuala Lumpur adalah bandar terbesar di Malaysia yang mempunyai ramai pelancong asing dan peniaga asing. Kementerian Wilayah Persekutuan tidak boleh membubarkan satu lembaga yang mengkaji dan memproses permohonan penjualan arak secara tiba-tiba tanpa beri alasan yang munasabah. Kerana tindakan ini akan menjejaskan bisnes hiburan dan juga restoran di negara kita dan juga di hotel juga, dan ia akan memberi satu gambaran yang salah kepada pelawat asing dan pelancong asing. Saya terbaca Kementerian Wilayah Persekutuan pada 3 hari yang lepas telah melantik beberapa orang untuk menjadi anggota baru dalam lembaga excise di BKL, tetapi saya difahamkan pelantikan anggota lembaga baru ini akan makan masa yang panjang sebelum mereka boleh buat apa-apa jenis keputusan. Iaitu nama yang dilantik ini perlu diluluskan oleh Kementerian Kewangan dan lepas itu perlu diwatakan. Lepas itu baru mereka boleh menjalankan tugas untuk mengkaji kesemua permohonan berkaitan dengan penjualan arak. Saya juga difahamkan lesen penjualan arak di banyak pub dan restoran di Malaysia akan tamat dalam beberapa minggu yang akan datang. Jadi yang pengusaha restoran dan juga pub memang rasa sangat risau tentang keadaan ini kerana mereka tidak pasti sama ada mereka boleh terus melayan minuman keras kepada pelanggan mereka kerana mereka mungkin akan dituduh menjual arak secara haram kerana tanpa lesen, kerana lesen mereka akan tamat. Jadi saya yang pada hari Ahad yang akan datang, pada hari Ahad yang lepas, yang ada 8 persatuan perniagaan telah mengadakan satu sidang apau bersama. Mereka merayu pihak Menteri Wilayah Persekutuan untuk mengadakan perjumpaan dengan mereka berkenaan dengan isu ini.
sekiranya Kementerian Wilayah Persekutuan ingin mengadakan consultation dan rundingan untuk mengeluarkan garis panduan baru, maka Kementerian Wilayah Persekutuan mestilah mengadakan perjumpaan dengan pemegang taruh stakeholders, iaitu golongan bisnes yang berkaitan. Tetapi sampai sekarang yang kesemua ke-88 persatuan ini tidak pernah dijemput oleh kementerian untuk mengadakan dialog berkenaan dengan isu ini. Tuan-tuan yang dipertua, mereka yang bila saya berjumpa dengan para pengusaha dalam 8 persatuan bisnes ini, mereka juga berkata DBKL haruslah memaparkan sistem permohonan penjualan arak dengan cara yang lebih terbuka dan telus, dan DBKL haruslah memudahkan proses pembaharuan lesen penjualan arak secara otomatis setiap tahun sebagai langkah yang memudahkan bisnes di Kuala Lumpur dengan cara yang telus supaya mereka boleh elak memberi wang rasuah kepada pegawai penguat kuasa. Dan DBKL boleh membatalkan lesen mereka sekiranya didapati mereka melanggari peraturan yang termaktub dalam pelesenan DBKL tersebut. Saya menyeru Menteri Wilayah Persekutuan mengadakan perjumpaan dengan mereka dalam masa terdekat untuk faham yang masalah yang dihadapi oleh industri hiburan ini dan restoran ini dan juga perhotelan ini, supaya yang garis panduan baru yang akan dirangka itu akan menjadikan lebih tepat dengan masalah yang dihadapi. Tuan-tuan yang dipertua, saya ingin alih ke Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi. Saya tidak pasti kenapakah hanya kerana berlakunya pertukaran kerajaan, nama kementerian ditukar daripada Kementerian Industri Utama kepada Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi. Sebenarnya yang pertukaran nama kementerian memang akan wujudkan masalah dan kekeliruan. Misalnya host email yang kementerian dan juga nama ringkasan kementerian perlu ditukar. Bila saya pegang jawatan Menteri Industri Utama, nama singkat kementerian itu adalah Ministry of Primary Industry, kita panggil MPI. Tapi sekarang dijadikan Ministry of Plantation Industries and Commodity, MPIC. Dan semua ini saya rasa saya nak menyeru pihak kerajaan pusat ini bukan salah kementerian, haruslah pandang serius, jangan selalu tukar-tukar nama. Kita mesti terima fakta bahawa Malaysia adalah negara pertanian dan produk pertanian kita yang utama sebenarnya adalah produk sawit, minyak sawit dan juga produk sawit. Kerana di Malaysia 74% daripada jumlah kawasan penanaman atau pertanian di Malaysia sebenarnya ditanam dengan pokok kelapa sawit, dan hasil ekspor, dari segi hasil ekspor minyak sawit dan produk sawit, sebenarnya ia adalah ekspor Malaysia yang ketiga besar di negara kita. Pada tahun 2019, ia telah mencecah RM64.8 bilion, ia merupakan 3.5% sumbangan KDNK kita. Jadi memang tidak salah bagi kementerian yang menjaga komoditi perladangan ini dinamakan Kementerian Industri Utama, Primary Industries. Ini memang primary industries untuk negara kita. Jadi saya masih rasa yang Kementerian Industri Utama sebenarnya adalah nama yang lebih tepat berbanding, lebih cantik juga berbanding dengan nama sekarang. Saya ingin tanya Yang Berhormat Menteri Perusahaan Perladangan dan Komoditi, sama ada yang beliau masih mengikuti 4 dasar baru penanaman sawit yang telah diluluskan oleh Kabinet dan Majlis Tanah Negara pada tahun lepas, iaitu yang menghadkan kawasan penanaman sawit kepada 6.5 juta hektar dan kawasan penanaman sawit yang didaftarkan oleh MPOB sekarang ialah 5.9 juta hektar setakat akhir tahun lepas. Jadi saya ingin tahu sama ada ini masih diikuti, dan saya nak tahu kita dah bercadang ingin membuka beta penanaman sawit untuk semakan umum, sama ada ini sudah pun dijalankan, dan juga pengusaha sawit dilarang menjalankan penanaman sawit di kawasan simpanan hutan dan larangan menanam pokok kelapa sawit di tanah gambut. Jadi semua ini kita
kita wujudkan pada dasar ini pada tahun lepas adalah untuk menambahbaikkan imej pengeluaran sawit negara dan juga melawan segala tomahan terhadap pengeluaran sawit di Malaysia. Jadi saya nak tanya apakah Kementerian masih ikut dan bagi MSPO, Malaysian Sustainable Palm Oil pula pensijiran ini, berapa peratus pekebun kerja sawit telah dipersijirkan MSPO dan apakah Yang Berhormat Menteri akan terus memperjuangkan kos pensijiran MSPO pekebun sawit akan terus ditanggung oleh kerajaan. Saya juga terbaca bahawa Yang Berhormat Menteri kata dia telah menukar slogan kempen Sayangi Sawitku, Love My Palm Oil, kepada Sawit Anugerah Tuhan. Saya nak puji Yang Berhormat Menteri teruskan kempen mempromosi sawit di kalangan warga Malaysia. Walau bagaimanapun, bila kami tetapkan slogan kempen Love My Palm Oil ataupun Sayangi Sawitku, sebenarnya yang MY adalah bermaksudnya Malaysia, Love Malaysian Palm Oil. Jadi kita nak jalankan sebenarnya pada asalnya nak jalankan kempen ini bersama dengan tahun melawat Malaysia pada tahun ini. Jadi kita nak tunjukkan di banyak tempat yang mana yang pelancong asing ada, mereka akan dapat penerangan tentang minyak sawit kita. Tapi bila yang slogan ini ditukar kepada Sawit Anugerah Tuhan, memang sawit adalah anugerah Tuhan kepada dunia, kepada manusia. Tapi ia tidak membawa mesej dari from Malaysia we speak to the world. Dari Malaysia kita nak terangkan yang isu penanaman sawit itu kepada dunia. Jadi saya rasa yang saya memuji, menghargai Menteri baru teruskan kempen ini, tapi tidak perlu tukar slogan. Macam tahun melawat Malaysia, takkan kita tukar ke nama lain. Memang tahun melawat Malaysia, visit Malaysia ya. Dan berkenaan dengan isu pekerja asing di sektor peladangan, saya menghargai, memuji kenyataan Menteri bahawa menggalakkan lebih Malaysian warga Malaysia untuk bekerja di ladang sawit. Dan juga malah beliau berkata mereka akan dapat RM3,000 untuk kerja di ladang sawit. Kita perlu terima juga satu fakta bahawa warga Malaysia, orang muda kita ni tidak suka bekerja di ladang ataupun di kawasan pertanian. Jadi kita memang perlu bekerja asing untuk melakukan kerja di ladang. Mengikut kenyataan dikeluarkan oleh Persatuan Pemilik Ladang Malaysia MEOA yang bertarikh 26 Jun, ketidakcukupan tenaga kerja di ladang sawit akan menyebabkan industri sawit mengalami kekurangan sebanyak 12.5% pengeluaran sawit setahun yang bernilai RM12 bilion pada tahun ini. Jadi saya rasa ini adalah satu kerugian yang amat besar dari segi ekspor dan pendapatan negara. Saya nak minta yang pihak kementerian dan juga kementerian dalam negeri dan sumber manusia harus faham tentang apa yang berlaku, the facts in the plantation. Datuk Yang Dipertua, saya juga nak tanya tentang dasar media Perikatan Nasional. Apakah kerajaan Perikatan Nasional menuju ke arah penyekatan kebebasan media seperti apa yang berlaku dalam Tempoh Barisan Nasional? Saya merasa kesal semakin ramai orang termasuk ahli berhormat Dewan Rakyat dan juga aktivis, mereka disoal siasat oleh polis atas tulisan mereka dalam media sosial dan juga akhbar. Saya juga kecewa atas tindakan diambil oleh kerajaan terhadap wartawan dan penerbit dokumentari Lock Up in Malaysia's Lockdown. Dokumentari yang disiarkan di stesen TV Al Jazeera dan juga para wartawan dan penerbit disoal siasat di bawah Akta Finas dan juga Akta Hasutan. Selain itu, stesen TV Astro juga mereka didenda kerana menyiarkan satu klip berkenaan dengan pembunaan Tuya. Jadi saya rasa yang hairan kenapa semua ini berlaku dan sekarang Menteri kata kita perlu dapat kelulusan daripada pihak Kementerian Finas baru boleh keluarkan
dokumentari video. Saya rasa semua ahli berhormat Dewan ni semua ada klip video kita sendiri. Kita sendiri yang jadi jurucakap dalam banyak isu dan keluar dalam Facebook. Dan kenapakah ini berlaku? Dan juga saya bimbang yang mana pekerja asing Bangladesh Muhammad Rajan Kabir yang muncul di filem dokumentari Lock Up in Malaysia's Lockdown yang mendakwa layanan bunuh oleh pegawai kerajaan telah yang visa pekerjaannya telah pun dipatahkan. Saya rasa kalau yang Kerajaan Perikatan Nasional telah tetapkan Malaysia prihatin dipilih sebagai tema Hari Kebangsaan pada tahun ini, kerajaan haruslah juga prihatin terhadap pekerja asing kalau mereka didakwa mereka dianiayai oleh pegawai kerajaan. Kita haruslah jalankan siasatan. Kenapakah ini berlaku? Tetapi kita hentikan yang dia punya visa dan lepas itu kita ambil tindakan terhadap para wartawan dan penerbit. Yang akhirnya saya tahu masa saya sudah cukup, saya nak tanya sikit tentang SOP COVID-19 ini. Saya pergi ke kawasan saya, restoran yang kecil. Mereka rasa serba salah sama ada masih terus buat bisnes atau tidak. Kerana yang SOP COVID-19 itu bertukar-tukar, yang mana mereka tak pasti sama ada masih boleh ada lagi 10 orang duduk dalam meja yang sama perlu pakai mask untuk masuk ataupun tidak. Dan saya difahamkan bahawa SOP COVID-19 yang baru ini, bila kita berada di kawasan awam, kita perlu pakai mask. Okey, sekarang macam mana? Kita dapat mesej yang tidak sama. Bila kita tengok televisyen, mereka kata kita pergi ke bersenam tidak perlu pakai mask. Sekarang kita kata di kawasan awam kita perlu pakai mask. Jadi kalau saya pergi bersenam di Lake Garden, perlukah saya pakai mask ataupun tidak? Kerana that is a public place also. Tempat awam juga. Jadi saya rasa ramai tidak pasti. Dan pagi ini di hadapan kompleks mahkamah di Jalan Tuta, semua penyokong pekan itu mereka tidak pakai mask juga. Dan mereka melaung-laung dan tak ada social distancing. Kenapa tak ada tindakan diambil terhadap mereka? Jadi dan kita juga lihat di media sosial yang menteri sendiri makan di satu meja yang begitu rapat, memang tak ada social distancing. So, you are giving a very confusing message to the ground dan ini membuka pintu kepada rasuah berlaku kepada pihak penguatkuasa. Saya berharap pihak yang saya tak tahu kementerian mana yang jaga ini harus bagi satu messaging yang clear cut, yang jelas kepada semua. Kalau tidak, saya rasa ini adalah tidak adil. Dan saya juga nak tanya, kenapakah kerajaan, kalau kerajaan adalah kerajaan yang prihatin, dan kita memang mau mengawal COVID-19, tapi nak buat satu test, COVID-19 test, yang ujian yang teks makmal itu, kita harus bayar RM400 dan lebih. Begitu mahal, kerajaan harus subsidize. Kerajaan sepatutnya menggalakkan lebih orang untuk menjalankan yang ujian COVID-19 itu untuk mengawal penyebaran yang COVID ini. Tapi saya rasa yang ini tidak dilakukan oleh kerajaan kita yang dikatakan prihatin ini. Dan akhirnya saya dah menteri yang KPKT ada di sini. Saya rasa di bawah ni yang bila kerajaan mengumumkan yang public swimming pool, yang kolam renang itu telah boleh dibuka, orang ramai boleh pergi ke gym dan sebagainya. Kondominium yang saya duduk itu masih tutup. Semua tutup. Gym tutup, yang tempat permainan kanak-kanak semua tutup. Saya tanya management, kenapakah ini berlaku? Saya kata, the public pool, everything people can use already. Mereka kata mereka masih tunggu arahan SOP daripada KPKT. Jadi saya lihat, saya dah beritahu yang berhormat menteri, saya berharap ini arahan ni haruslah diberi. Dan saya difahamkan yang SOP ni mesti ada seorang pegawai pergi jaga mereka yang masuk gym dan sebagainya. Sebenarnya di kondominium di Kuala Lumpur atau rumah pangsa, mereka memang tak cukup kaki tangan untuk jalankan ini. Jadi saya rasa yang SOP ni haruslah kita laksanakan secara reasonable. Sekian ucapan saya. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Sekuti. Saya